Adakah sah jikalau seseorang itu mandi wajib atau mengambil wuduk dalam kolah yang ia tidak cukup 2 kolah? Yang ia tidak cukup 2 kolah. Dia ambil wuduk dan dia mandi wajib dalam kolah. Dia duduk dalam. Tafsir masalah lagu tu, duduk dalam kolah. Benda ni biasa. Tak ada masalah apa. Dia boleh ditasawir, dia boleh ditaswirkan dengan dalam tak mandi. Kita dalam kolah yang luas, air dah tak ada, tinggal sikit saja, nak cedok daripada atas tak lepas, tebing dia punya bin dia tinggi, maka perlu masuk dalam kolah. Macam kami dulu buat, tak apalah. Kolah luas, air tu banyak, tapi dengan sebab permukaan dia luas, dia punya masahah dia luas, jadi dia kan jadi cetek. Kita nak ambil daripada nak cebok ambil tak lepas, sebab kita waktu tu kecil lagi. So duduk dalam kolah. Masalahnya mandi wajib ataupun mengambil wuduk dalam kolah yang tak cukup 2 kolah. Bila air tersebut tidak cukup 2 kolah, untuk masalah mandi hadas, selagi mana dia tidak berpisah dirinya daripada air tersebut, maka mandinya sah. Sebab dalam masalah mandi hadas, seluruh anggota badan dianggap anggota yang satu. Musta'mal tidak akan berlaku melainkan air tersebut terpisah daripada anggota. Dalam masalah mandi hadas, seluruh badan kita dianggap anggota yang satu. Maksudnya selagi mana kita masih lagi berada dalam air, maka air tersebut tidak berubah jadi musta'mal, masih lagi boleh digunakan. Sampai kita keluar daripada air tersebut, maka air tersebut jadi air yang musta'mal, sebab dia tak cukup 2 kolah. Bagi masalah wuduk, dia beza. Sebab bila wuduk dia ada 4 anggota yang berbeza. Maka bila dia ambil angkat hadas di muka, bila mana terpisah air tersebut daripada muka, air tersebut musta'mal, jatuh dalam kolah yang airnya tidak mencukupi 2 kolah, dan dia dianggap sesuatu yang mukhalid, sesuatu yang tahir, yang mukhalid, yang bercampur, yang larut dalam air mutlak, yang sama sifatnya dengan air. Maka perlu ditakdirkan, macam kita bincang dulu, perlu ditakdirkan dengan sifat yang sederhana, sifat warnanya, rasanya dan baunya. Secara adatnya mengatakan air tersebut berubah, sebab dia tak cukup 2 kolah di sikit. Maka dengan basuhan muka menyebabkan air tersebut musta'mal. Dia tak boleh dah digunakan untuk basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki, tak lepas dah. Sebab air dah jadi musta'mal. Ni kalau dia berada dalam kolah. So selesai 2 masalah. Untuk mandi wajib, selagi mana dia tidak terpisah daripada air, selagi mana dia masih berada juzuknya dalam air, maka dia dianggap sebagai air tersebut masih lagi konsisten hukumnya, masih lagi 2 kolah, masih lagi suci. Cuma dia tak boleh cebok. Air setakat buku lali kaki. Kalau dia cebok, dia dah angkat hadas, dia dah ni angkat hadas, maksudnya hadas kaki dah terangkat. Dia dah angkat hadas. Bila dia sahaja aku mandi mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala, secara automatik kakinya terangkat daripada hadas. Maka bila dia cebok air itu terpisah daripada kakinya, maka air tersebut musta'mal. Jatuh balik air secebok tersebut dalam kolah jadi musta'mal. So macam mana cara dia? Guling lah dalam kolah tu, buat macam mana ni? Tak praktikal lah, guling lah, buat macam mana ni? Dia golek ini okey, tu selesai. Tu masalah sekiranya seseorang tu berwudu atau mandi wajib dalam kolah yang tak cukup airnya 2 kolah. Masalah yang kita takdir atas husnuzan kita, yang masalah yang lebih sesuai, tapi ini masalah sesuai bukan tak sesuai. Kita husnuzan, kita tambah sikit dia punya masalah dia. Orang yang mengambil wudu ataupun mengangkat hadas besar, mandi daripada air yang tak cukup 2 kolah, daripada air yang tak cukup 2 kolah. Beza huruf jar
dia sepatahnya tak membawa apa-apa makna. Tapi bila dia berada dalam ayat, pemilihan huruf jar tersebut akan memberi kesan kepada kefahaman ayat. Ini beza. Maklum dalam kita punya kalam. Okey, masalah orang tersebut, satu, dia ambil wuduk daripada air yang tak cukup 2 kulah. Wuduknya bagaimana? Air tersebut air yang suci lagi menyucikan, wuduk dia sah, tak ada masalah. Macam kita ambil daripada botol air, macam kita ambil daripada timba dan sebagainya. Adakah dia perlu menjaga air mustakmal tersebut? Ya, dia wajib jaga. Maksudnya untuk basuhan pertama pada setiap anggotanya, maka dia kena elak daripada masuk balik air tersebut dalam air yang tak cukup 2 kulah tersebut. Basuh muka asing kan? Syadok ayam, basuh muka, pastikan air yang menitik daripada basuhan yang pertama, baik di muka, tangan, kepala dan kaki tersebut, basuhan pertamanya, lebihan air tersebut, bekas air tersebut yang terpisah daripada anggota tersebut, pastikan dia tidak masuk dalam air yang jumlahnya sedikit tu. Melainkan kalau masuk sikit-sikit, yang masuk sikit-sikit tu dimaafkan. Contohnya yang menitih daripada janggut kita 2-3 helai, tak ada masalah. 2-3 titik, tak ada masalah. Itu sebab dia sangat sukar dijaga. Dia sangat sukar dijaga. Boleh nak jaga, maksudnya kena ribah, kena lap balik, basuh kali kedua dan ketiga. Basuhan kali kedua dan kali tiga dia tidak memustakmalkan air. Sebab basuhan yang memustakmalkan air cuma basuhan yang mengangkat hadas. Basuhan pertama muka, basuhan yang wajib. Air yang terpisah daripada basuhan pertama mustakmal. Air tersebut kena jaga, jangan bagi sampai masuk balik dalam air yang sedikit tersebut, supaya dia tidak memustakmalkan air. Basuhan yang kedua, yang ketiga boleh recycle balik. Sebab dia basuhan yang sunat, maka dia tidak mengubah hukum air yang mutlak. Basuhan yang kedua, ketiga, maka boleh tadah balik dalam air tersebut. Kemudian basuh tangan. Basuhan yang pertama pun sama. Dia basuhan yang wajib yang mengangkat hadas. Lebihan ataupun air yang terpisah daripada basuhan tangan yang pertama itu mustakmal, wajib jaga. Manakala basuhan yang kedua dan yang ketiga tu basuhan yang biasa, basuhan yang sunat, boleh direcyclekan balik untuk sapu kepala dan sama sampai ke kaki. Cuma kalau masuk sikit-sikit tersebut itu dimaafkan. Itu tak dapat, itu sangat sukar untuk dijaga. Cuma kemasukan yang banyak tersebut akan menyebabkan air tersebut akan berubah jadi mustakmal. Itu masalah orang yang ambil wuduk menggunakan air daripada air yang tak sampai 2 kulah. Untuk masalah yang terakhir, orang yang mandi wajib menggunakan daripada air yang tak cukup 2 kulah pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia cuma kena pastikan air tersebut tidak masuk kembali dalam air yang digunakan. Dalam air yang sedikit yang tak cukup 2 kulah tersebut. Mandi je tak ada masalah apa. Yang menitik di antara dagu ke dada tak mustakmal. Air daripada muka menitik ke dada ni mandi wajib ni, bukan wuduk, mandi wajib. Air tersebut tidak mustakmal sebab dia dekat. Tapi air yang menitik daripada dagu jatuh atas kaki itu dah mustakmal. Itu dah dikira terpisah sebab antara dagu dengan kaki jauh. Walaupun satu anggota. Walaupun satu badan dia agak satu anggota, tapi dia terpisah. Nitik daripada dagu kita jatuh atas kaki itu kira jauh. Tapi kalau nitik daripada dagu kita sampai ke dada, air itu dada, air tersebut masih lagi suci. Dihukumkan sebagai tidak terpisah sebab kedudukannya dekat. Tapi kalau jauh, maksudnya daripada dagu kita, air tersebut menitik stuck atas kaki kita. Air yang menitik tu, air tu mustakmal. Sebab dia dianggap sebagai terpisah daripada anggota. Terpisah daripada anggota. Tak ada masalah apa. Untuk masalah menggunakan air yang kurang daripada 2 kulah, daripada air tersebut digunakan untuk mandi wajib dan mengambil wuduk, maka perlu jaga daripada air tersebut masuk balik dalam air yang kurang tersebut. Tak ada masalah apa. Wallahu a'lam.